Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat serta petunjuk daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik, dan kita baru sahaja sama-sama mendirikan solat maghrib secara berjemaah. Dan juga sekarang ini kita dalam taman-taman syurga yang merupakan majlis ilmu yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan golongan yang sedang menuntut ilmu, bahkan mendoakan rahmat serta keampunan bagi golongan yang sedang menuntut ilmu. Dan jangan lupa, dalam keadaan kita menuntut ilmu di rumah Allah Ta'ala ini, niat kita jangan lupa untuk beriktikaf di dalam masjid di mana tempat azan dilaungkan ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian tafsir kita sebagaimana kebiasaan bulanannya. Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit yakni serta segala isinya sebagai bangunan
yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sesuatu yang lain, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah dialah Tuhan yang Maha Esa. Dan kalau kamu ada menaruh syak mengenai apa yang kami turunkan, yakni Al-Quranul Karim, kepada hamba kami, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya, yang boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah tentu kamu tidak akan dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarannya terdiri daripada manusia dan batu-batu berhala. Iaitulah tempat neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu. Dan mereka diberikan rezeki itu yang sama rupanya, tetapi berlainan hakikatnya. Dan disediakan untuk mereka dalam syurga itu pasangan-pasangan, yakni isteri-isteri yang senantiasa bersih suci, sedang mereka pula kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 21 hingga ayat 25. Ayat yang kita baca pada malam ini dikategorikan sebagai ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah ialah ayat yang diturunkan di Madinah, dan ianya berkisarkan kepada seruan Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada mereka yang sudah mengecapi nikmat iman dalam hati mereka, dalam keadaan agar mereka istiqamah dengan perkara ketaatan. Di samping Allah Ta'ala mendedahkan perihal bagaimana melalui ayat ini sikap dan perangai orang-orang yang menjadi suatu perkara panduan kepada kita umat generasi yang kemudian, termasuklah generasi yang terdahulu di kalangan mereka yang bersifat munafik, yang bersifat kufur kepada Allah, dan juga yang bersifat beriman yang sebenarnya kepada Allah. Semuanya didedahkan Allah melalui ayat-ayat ini, termasuklah bagaimana kesinambungannya pada ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada sekalian manusia, yakni sekalian makhluk ciptaannya, supaya mereka semua melaksanakan dan melunaskan tanggungjawab penciptaan mereka di atas dunia ini ialah sebagai hamba kepada Allah. Hakikatnya kita diciptakan Allah memang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tidak boleh mengabdikan kepada yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Maka sebab itu apabila seruan ini Allah Ta'ala menyeru, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadahlah, yakni sembahlah kamu kepada Tuhan, yakni Allah yang yakni yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Ayat ini dalam memberi suatu suruhan dan juga penegasan Allah untuk menyedarkan dan membuka kalangan hati-hati manusia, dan juga melihat mereka supaya memahami akan peranan dan tanggungjawab mereka. Mesti tak dapat tidak mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Dan sehinggalah Allah Ta'ala menyatakan umat-umat yang terdahulu juga adalah merupakan umat yang menjadi tanggungjawab kepada mereka sembah Allah Ta'ala juga. Bukan hanya saat turunnya ayat ini, tetapi merangkumi bagaimana Allah menjelaskan umat-umat
yang terdahulu sebelum umat Rasulullah ini juga, tuntutan ke atas mereka ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan manusia, yang menciptakan segalanya. Ayat ini berteraskan kepada bagaimana pengukuhan iman, pengukuhan akidah kepada kalangan manusia supaya mereka jelas dan sedar. Apabila manusia itu gagal untuk melunaskan tanggungjawab mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah, di sinilah juga memberi gambaran bagaimana pendedahan Allah akibat manusia yang menyimpang daripada matlamat ataupun tanggungjawab mereka yang sebenarnya. Iaitulah apabila mereka sembah selain daripada Allah, maka Allah Ta'ala sudah melakarkan bagaimana kisah-kisah umat yang terdahulu yang pernah dibinasakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyuruh supaya menyembah Allah supaya keadaan orang-orang itu bertakwa. Maka dihuraikan pada nota kaki pada kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini, setelah diterangkan sifat-sifat orang yang beriman dan juga orang-orang yang kafir serta orang-orang munafik, maka dalam ayat ini dan yang berikutnya umat manusia umumnya diseru oleh Allah supaya beribadat kepada Allah dan jangan mempersekutukan dengan sesuatu yang lain, kerana Allah jualah yang menciptakan sekalian alam dan berdasarkan kepada tauhid yang menjadi roh dan asas kepada agama Islam itu sendiri. Maka ini hakikat yang perlu kita sedar, yang perlu kita fahami, bahawa tak dapat tidak apa nama bangsa kita sekalipun, apa jenis keturunan kita sekalipun, apa warna kulit kita sekalipun, kita adalah hamba kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kita rasa lebih, tak boleh kita rasa kita hebat dan sebagainya. Sebab hakikatnya kita makhluk ciptaan Allah yang tetap ada kelemahan dan kekurangan, yang tidak ada kesempurnaan. Maka bila atas dasar tidak sempurna itulah kita perlu kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Kita perlu kepada kekuatan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sinilah ke arah dalam memupuk dan membina nilai ketakwaan. La'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila ada sifat takwa, kita pernah huraikan sebelum ini, sifat takwa ciri-ciri mereka ialah yang pertama al-khawfu bil jalil, mereka takut dan gerun kepada Allah. Yang kedua ada sifat tawadhu, itulah sifat rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh, berpijak di atas bumi Allah Ta'ala ni. Yang ketiga, dia ada sifat qanaah, yang ni rasa cukup dengan nikmat yang Allah kurniakan. Yang ni dengan ada rasa syukur di atas pemberian Allah Ta'ala ke atas diri dia. Maka dengan ketiga-tiga perkara ini adalah merupakan gambaran sifat orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa yang mesti dimiliki oleh semua manusia, tak kiralah apa warna kulit dan latar belakang mereka. Maka sebab itu apabila Allah Ta'ala memerintahkan sekalian manusia, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa perlu sembah Allah Ta'ala? Allah menyusuli pada ayat 22 dengan menyatakan dengan lebih lanjut, allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Sebab Allah dialah yang menjadikan bumi ini, Allah yang mencipta dan memiliki bumi ini. Maknanya hal ini yang menjadi suatu tuntutan kepada manusia dan makhluk seisinya untuk menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab makhluk, semua makhluk termasuk manusia ni menumpang belah ihsan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan roh kepada jasad manusia itu untuk menjadikan jasad itu bermanfaat, boleh bergerak ke mana saja. Kalau jasad tanpa ada roh, maka tak guna pun jasad, terkujur kaku jawab dia. Tapi yang menjadikan jasad itu berperanan, berfungsi sebab ada roh padanya. Dah roh mari kat mana? Allah Ta'ala yang kurniakan, yang beri nikmat itu. Maka sebab itulah bila Allah Ta'ala mengurniakan segala-galanya dalam kehidupan manusia itu, termasuklah Allah Ta'ala menjadikan bumi untuk kamu hidup padanya. Bumi sebagai hamparan. Allah Ta'ala jadikan bumi tempat manusia mendiaminya. Allah tak jadikan planet-planet alam cakrawala yang lain tempat untuk manusia mendiaminya. Allah Ta'ala pilih bumi khusus untuk manusia duduk padanya. Tidak Allah pilih
planet Zuhal ke, planet Marikh ke, planet Pluto ke, apa ke. Allah Ta'ala pilih bumi, tempat yang sesuai untuk manusia hidup padanya, dijadikan hamparan untuk manusia mendiaminya. Dan langit serta isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Di sini sudah cukup menggambarkan layaknya Allah untuk kita mengabdikan diri kepadanya, sebab dia memiliki sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala yang menciptakan langit yang tiada tiang yang menongkatnya ataupun tiada tali yang menggantungkannya. Allah Ta'ala menciptakan bumi, manusia berpijak padanya, tidak ada sesuatu yang menyokong bumi itu. Semuanya itu menggambarkan bagaimana kesempurnaan pentadbiran Allah Ta'ala, pemerintahan Allah Ta'ala, pengurusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menjadikan layaknya Allah Ta'ala itu untuk disembah, untuk diabdikan kepadanya. Dan Allah Ta'ala menyatakan, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Daripada situ kita lihat Allah Ta'ala menyatakan bagaimana bumi tempat berpijak, langit tempat manusia bernaung di bawahnya, kemudian ada pula awan. Awan yang terkumpul daripada, kalau ikut ilmu sainsnya, di situlah terbentuknya ketulan-ketulan yang daripada sumber air sehingga berketul jadi awan, dan di situlah berlakunya proses turunnya hujan. Maka dengan hujan itu menjadikan satu lagi proses Allah Ta'ala menyuburkan bumi dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pohon kayu, yang menjadi perkara yang bermanfaat untuk manusia mengecapi daripadanya, nikmat daripadanya. Dan kesemuanya itu menggambarkan bagaimana hebatnya pentadbiran Allah, bagaimana hebatnya pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebab itulah Allah Ta'ala menyebut, janganlah kamu mengadakan sesuatu bagi Allah Ta'ala, jangan kamu menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maka ayat ini juga memberi suatu hujah kepada Rasulullah untuk berhadapan dengan golongan musyrikin dan juga golongan yang ada penyakit nifak dalam diri mereka, terutama di kalangan ahli kitab, yang menyimpang dan menyeleweng daripada petunjuk Allah Ta'ala. Di sini memberi kaitan kepada Allah Ta'ala mengajak Nabi supaya memberi perhatian kepada pokok-pokok ini agar mereka berfikir bagaimana keesaan Allah dan bagaimana kesempurnaan pentadbiran Allah Ta'ala itu paling tidak akan menyentuh jiwa-jiwa mereka. Sebab Allah kurniakan akal kepada manusia. Dengan akal itu dia menganalisa maklumat. Maka dengan penganalisaan maklumat dan logikal itu, di samping terbukti mereka lihat dengan mata panca indera mereka itu, lagilah akan menguatkan bukti keesaan Allah Ta'ala dengan melihat langit yang tidak bertiang, tidak bertali, bumi yang mereka berpijak, apa sekalipun yang seberat mana pun tidak menenggelamkan bumi itu. Dan begitulah turunnya pula air hujan yang menyirami bumi, kemudian tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pohon kayu, buah-buahan dan sebagainya. Maka di situ sudah cukup menggambarkan hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala. Ini ayat dalam memberi pengukuhan akidah, dalam memberi pengukuhan iman, dalam kehidupan manusia itu sendiri. Maka janganlah kamu mengadakan sesuatu bagi Allah, yakni sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah dialah Tuhan yang Maha Esa. Hakikatnya golongan musyrikin di Mekah ni bila tanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Orang musyrikin Mekah ni kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka reti jawab Allah yang menciptakan. Tapi dari sudut uluhiyahnya mereka tak terjemahkan. Dari sudut penterjemahan tindakan dan perbuatan mereka tu, dari sudut kepercayaan, dari sudut pengetahuan, dia tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka ini yang menjadi suatu perkara, adanya jenis spesies manusia hak jenis babi, degil. Jenis orang kata apa, reti tahu dah, info maklumat tu tahu dah benda tu. Tapi bahasa wadak layang tu ada jenis lembu kenyang ada. Jenis wak tak reti, jenis degil. Tak embuh.
tak mahu mengiyakan secara bentuk tindakan dan perbuatan. Maka begitulah hakikatnya kehidupan kita di akhir zaman ni. Dari sudut hukum hakam, keilmuan, majoriti manusia ni tahu belaka dah. Halal, haram, dosa, pahala. Kebanyakan sudah tahu sebab perkembangan ilmu maklumat ni sudah sampai. Sebab dunia ni dunia tanpa sempadan dah. Hujung jari maklumat. Tapi dalam pada hujung jari, maklumat itu di hujung jari, tahu dah berkenaan dengan akses ilmu-ilmu dari sudut hukum hakam, artikel-artikel, kenyataan-kenyataan para alim ulama, para ilmuwan. Tapi dalam masa yang sama tetap ada golongan jenis manusia ni yang mengabaikan semua ilmu-ilmu dan maklumat pengetahuan itu untuk diamalkan dalam kehidupan. Itu kaitannya dengan kita pada hari ini. Dan mereka tahu bahawa hakikat perbuatan itu perbuatan yang salah, tapi tembeng juga buat. Maka apakah maksud di sebalik berlaku situasi ini? Di sinilah pentingnya kepada kelangsungan hidayah dan bimbingan petunjuk Allah dalam kehidupan kita. Sebab hati kita ni jenis berbolak-balik, senantiasa berbolak-balik. Berubah-ubah hati kita ni. Dijadikan platform oleh iblis dan syaitan untuk apa? Menggoda. Menggoda anak Adam ini. Dan Nabi Adam sendiri pun tergoda dengan iblis atas dasar tadilah platform dalam hati tadilah. Bila Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Adam ketika selepas penciptaannya di alam syurga, untuk dijadikan sebagai manusia yang mendiami bumi sebagai khalifah Allah, maka pada waktu itu syaitan masuk jarum dengan cara apa dia? Bila Allah Ta'ala larang, wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kamu hampir janganlah kamu hampir akan pohon ini. Jika kamu menghampirinya, nescaya termasuklah kamu di kalangan orang-orang yang rugi, orang yang melakukan kezaliman ke atas diri kamu sendiri. Maka asas kepada arahan itu Nabi Adam faham, Hawa pun faham. Tapi apa yang menjadi asbab kepada gelecohnya juga Nabi Adam ni ke bumi disebabkan oleh ambil juga makan buah daripada pohon yang dilarang Allah Ta'ala tadi. Sebab hati Nabi Adam, sanubari Nabi Adam tu terkesan dengan apa? Godaan iblis tadi. Iblis mari neteng dekat Nabi Adam. Wahai Adam, mu tahu tak kenapa Allah larang mu jangan makan, jangan hampir pohon ni dan jangan makan buah daripada pohon ni? Sebab kalau kamu termakan buah daripada pohon ini, nescaya kamu akan kekal selamanya dalam syurga. Maka siapa tak mahu kekal dalam syurga? Kehidupan yang seronok, kehidupan yang harmoni, kehidupan yang memang orang kata apa, diidam-idamkan. Tapi disebabkan oleh bagaimana tipu daya iblis, dia mari ikut cara tu. Dia menghiasi dengan keindahan yang tak perasan pun ia satu perangkap ataupun satu perkara yang memberi kesan yang buruk selepas pada itu. Maka sebab itulah kita berhajat kepada kelangsungan bimbingan petunjuk Allah. Sebab tu kita solat, kita minta sama, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Inilah perkara yang perlu kita faham. Kalau tidak kita mikir logiknya, dah kita Islam dah. Apa Tuhan suruh baca juga surah Fatihah dalam sembahyang, minta petunjuk sama dengan dia? Sebab gambarannya hakikat hati kita ni berbolak-balik. Hati kita ni tak tetap pendirian. Ada je ruang-ruang yang dimainkan oleh iblis yang memakaikan pakaian-pakaian yang indah dalam hati kita ni untuk apa? Lari daripada landasan yang benar. Maka sebab itulah apabila kita melihat ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberi satu panduan kepada kita semua supaya kita tidak jatuh kepada keraguan, tidak jatuh kepada jauh menyimpang daripada petunjuk kebenaran ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka sebab itu apabila Allah Ta'ala menyatakan sifatnya yang maha sempurna itu, lalu Allah Ta'ala menyebut fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu mengadakan sesuatu sekutu bagi Allah padahal kamu semua tahu bahawa Allah dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka sebab itu hal ini perlu kita ambil perjalanan dalam kehidupan kita. Para sahabat radhiyallahu anhum, di kalangan para sahabat di zaman Rasulullah SAW, bagaimana mereka betul-betul jaga keimanan mereka, mereka betul-betul jaga ketakwaan mereka.
supaya mereka dalam kelangsungan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita hari ini berapa ramai yang betul-betul titik beratkan untuk mendapat kelangsungan bimbingan petunjuk Allah Taala ni. Sebaliknya banyak terdedah kepada unsur-unsur kesyirikan ataupun unsur-unsur yang membawa kepada makin jauh hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ada persekitaran kehidupan kita ni ancaman-ancaman yang banyak, seperti mana media elektronik, media sosial, dan segala semua itu yang menjauhkan diri kita untuk apa? Lebih dekat hubungan dengan Allah Ta'ala. Tengok sudahlah, dengan WhatsApp pun sudah cukup melekakan kita. Tu dah capur benda lain lagi. Duduk asyik dengan alam maya lain seperti Facebook, seperti WeChat, seperti macam-macam benda ni. Channel-channel yang jaringan hubungan manusia ni untuk berhibur dengannya. Maka hanya cukup dengan perkara itu sudah ramai di kalangan orang Islam yang sudah jauh lari daripada matlamat kehidupan mereka ataupun acuan sebenar kehidupan mereka. Bahkan itulah yang menjadikan kedudukan umat Islam berada pada kedudukan yang lemah, sehingga tidur dalam cahaya yang terang begitu lama. Kenapa saya berkata demikian? Tengok Baitul Maqdis sampai ke hari ini tidak berlaku pembebasan yang sewajarnya. 72 tahun dijajah dan dicengkam oleh Zionis. Kita di mana orang Islam? Itu persoalan yang perlu sama-sama kita jawab. Dan begitulah isu yang berlaku di Timur Tengah. Penindasan, kezaliman, peperangan saudara sesama umat Islam di kalangan bangsa Arab yang tak berkesudahan. Itu sudah cukup menggambarkan bagaimana jauhnya fokus dan tumpuan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak menepati konsep apa yang kita sebut dalam solat itu sendiri. Maka itu juga merangkumi bentuk larangan Allah Taala. Apabila kita dah terjebak kepada meletakkan dunia lebih besar daripada akhirat, maka itu juga boleh membawa kita kepada perbuatan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dengan meletakkan matlamat duniawi lebih besar daripada matlamat ukhrawi, ataupun ukhrawi ini lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sinilah sudah cukup memberi satu kefahaman kepada kita bagaimana pentingnya kita senantiasa bermuhasabah dan perlu meneliti ayat-ayat ini dalam memberi suatu pantulan kesedaran kepada kita. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan kalau kamu ada menaruh syak mengenai apa yang kami turunkan, iaitulah Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu. Ayat ini berkait rapat dengan golongan orang-orang Nasara, orang-orang Bani Israel, Yahudi dan Nasara, ketika mana mereka ini berhujah untuk menegakkan benang yang basah, yakni mereka cuba memperjuangkan kebatilan dengan mendakwa mereka lah yang betul, mereka lah yang orang kata apa, berada pada pihak kebenaran. Muhammad bawa ajaran palsu, Muhammad bawa ajaran yang salah. Dan begitulah orang musyrikin. Ada ulama tafsir mengaitkan dengan orang musyrikin juga telah pun melabelkan Rasulullah itu kepada kedudukan seruan yang sesat, padahal mereka orang musyrikin itu bapak sesat, berada pada atas dasar kesesatan, tapi mereka menuduh Rasulullah pula sesat. Sehinggalah pada waktu itu mereka mendatangkan sesuatu bukti hujah-hujah yang tidak berasas, sehingga Allah Ta'ala memberi suatu pedoman kepada Rasulullah untuk berhujah kepada mereka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Dan kalau kamu ada menaruh ragu-ragu ataupun syak mengenai apa yang kami turunkan kepada Muhammad, itulah Al-Quran, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran. Allah mencabar balik, Allah suruh Nabi cabar balik. Kalau orang musyrikin, orang Arab Mekah ni memang mereka ada kepandaian bahasa, kepandaian puisi dan syair, yang mana sebab itulah antara kelebihan mukjizat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada bangsa Arab sebagai suatu hujah yang kuat untuk Rasulullah mematahkan dan melemahkan keegoan orang-orang musyrikin Mekah.
yang membanggakan dengan bahasa yang mereka miliki, ataupun syair-syair, puisi yang mereka menguasainya itu. Bila dibacakan ayat Quran, maka mereka akan dapat rasa suatu keajaiban melalui ayat Quran ni. Sebab seni susunan ayat Quran ni berbeza dengan puisi-puisi syair yang disusun atur oleh pakar-pakar puisi di kota Mekah. Mana ahli-ahli syair di kota Mekah bila dengar ayat Quran ni kata ini bukan main, ini bukan sembarangan ayat. Ini bukan sembarangan kata-kata. Ini lebih hebat daripada puisi dan syair. Itu bagi mereka yang jujur. Bagi mereka yang ada kepentingan, mereka akan senantiasa mencari peluang untuk melemahkan kedudukan ayat tersebut. Termasuklah antaranya bukti ayat 23 ni Allah turunkan supaya Rasulullah membacakan kepada puak-puak yang angkuh dan sombong ni. Kalau betul, kalau kamu masih ragu-ragu dan syak lagi akan Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad ini, cuba kamu buat satu surah. Allah cabar mereka, buat mari rasa surah. Satu surah yang berkualiti sebagaimana yang Quran ini. Maka Allah Ta'ala menyatakan apa? Dan panggillah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah. Kalau kamu ada pakar-pakar bahasa, kamu ada pakar-pakar yang hebat dalam ilmu bahasa tadi, ilmu syair, puisi ni, wak mari belaka. Allah cabar. Allah Ta'ala suruh Nabi cabar mereka. Dan memang Allah Ta'ala kata apa? Jika betul kamu orang-orang yang benar. Allah sindir secara halus di situ. Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka Allah Ta'ala menjawab lagi pada ayat 24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Maka kalau kamu tak dapat buatnya, dan memang sudah tentu kamu tak dapat buatnya, Allah Ta'ala telah pun menguatkan lagi realiti dan hakikat bahawa memang setelah dicabar puak-puak ni, memang mereka tak mampu nak buat. Rasa hagah lah kalau bahasa Terengganu, rasa hagah lah. Kalau bahasa memang dah kamu ni berpihak pada yang salah, salah lah. Jangan tegakkan benar yang basah. Memang tak payah tegaklah benar basah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata apa? Memang kamu tak mampu membuatnya, dan kamu takkan mampu untuk hasilkan walaupun satu ayat daripada surah itu. Maka peliharalah diri kamu. Allah datangkan suatu bentuk nasihat, ancaman yang bersifat ancaman. Peliharalah diri kamu dari api neraka yang bahan-bahan bakarannya daripada manusia dan juga batu-batu berhala. Allah Ta'ala mendedahkan lagi suasana dan gambaran bahawa kita hidup di alam dunia ini takkan kekal selama-lamanya. Kita hidup di alam dunia ini sebagai persinggahan sahaja. Kita akan ke destinasi yang menjadi suatu tumpuan semua manusia, semua makhluk, iaitulah dinamakan destinasi akhirat. Kita akan mati, dan selepas kematian akan berlaku hari kebangkitan. Bila berlaku hari kebangkitan, akan berlaku hari perbicaraan. Bila berlaku hari perbicaraan, maka di situlah akan berlakunya pengasingan. Siapakah ahli syurga, siapakah ahli neraka. Maka sebab itu apabila mereka yang didapati tak lepas perbicaraan tadi, ataupun sangkut dengan banyak bebanan-bebanan dosa dan juga kesyirikan dan juga maksiat kepada Allah, Allah Ta'ala kata apa dia? Jagalah kamu akan bahayanya api neraka, di mana bahan bakarannya terdiri daripada manusia dan patung-patung berhala. Ini bentuk bahan bakaran api neraka. Maknanya Allah Ta'ala menyatakan dengan jelas sifat api neraka itu. Iaitulah neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, orang yang ingkar akan perintah Allah Ta'ala, orang yang menolak seruan kebenaran yang dibawa kepada mereka oleh Rasul utusan Allah Ta'ala. Ayat ini juga merupakan satu at-tahaddi, satu hujjah ataupun satu hujjah lah untuk Rasul dalam menjawab golongan musyrikin dan juga golongan Yahudi. Di samping dia bersifat satu cabaran kepada mereka. Allah Ta'ala cabar mereka supaya apa dia? Jangan kekal dengan keangkuhan dan kesombongan mereka itu. Setelah Allah Ta'ala menyatakan sifat-sifat
yang demikian berkenaan dengan akibat terhadap orang-orang yang melakukan kesyirikan ataupun melakukan kekufuran. Lalu Allah Ta'ala melapik pada ayat 25 dengan suatu perkhabaran gembira bagi orang-orang yang beriman. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal dengan amal yang soleh. Sesungguhnya mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tiap-tiap kali mereka diberikan satu pemberian dari sejenis buah-buahan syurga itu, lalu mereka berkata, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulunya, dan mereka diberikan rezeki itu sama rupanya tetapi berlainan hakikatnya. Ayat ini Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita bagaimana khabar gembira terhadap orang-orang yang istiqamah dengan keimanan mereka kepada ayat-ayat Allah dan suruhan Allah dan suruhan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka nak dapat kepada kedudukan khabar gembira ni sudah pasti melalui ujian-ujian yang banyak dulu. Dalam nak membuktikan keimanan, ketakwaan kita ni memang kena uji dulu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini asas kepada kefahaman kita. Allah Ta'ala mengatakan apa dia? Adakah cukup kamu mengaku kamu beriman sedangkan kamu tak diuji oleh Allah Ta'ala? Paling tidak nak tengok sejauh mana iman kita, kena uji dulu, kena lalui proses ujian dulu. Kita mampu ke tidak lalui ujian-ujian? Kalau kita detailkan bentuk-bentuk ujian keimanan ni, kalau generasi awal umat Islam memang hebatlah mereka. Antaranya Bilal bin Rabah kena piak dengan cemeti. Kemudian ada serik lagi kena ikat tangan kaki pula, ditindih dengan batu yang berat di tengah padang pasir yang panas, pun masih kekal istiqamah, pegang akidah dia, iman dia kepada Allah Ta'ala. Akhir sekali nekatnya, percayanya dengan kemenangan dan pertolongan Allah Ta'ala, maka akhirnya dia mendapat kebebasan daripada penindasan dan penyiksaan tersebut, dengan Allah Ta'ala mendetikkan hati Abu Bakar As-Siddiq untuk apa dia? Untuk menebus Bilal bin Rabah dengan membebaskan, memerdekakan Bilal bin Rabah dengan bayaran yang mahal. Begitu juga dengan siapa dia? Zubair bin Awam, antara yang terkena kuat ujiannya sehingga dia pernah diikat tangan dan kaki dan digulung dalam tika pelepah tamar, kemudian digantung kepala bawah kaki ke atas, di bawahnya diunggung dinyalakan api supaya asap berkepul-kepul, dan ditutup, diletakkan pada bilik yang tertutup. Maknanya apa? Suruh lemah asap. Bentuk penyiksaan yang berlaku waktu zaman awal Islam. Ini antaranya. Dan begitulah Sumayyah syahid terus, disula dengan tombak, dirodaknya daripada kemaluan sehingga keluar ikut mulut. Ini satu riwayat yang menceritakannya. Begitu juga dengan Yasir, suaminya. Ramai di kalangan generasi awal umat Islam, kalau kita baca ujian-ujian mereka, kalau kita nak banding dengan kita hari ni, jauh sangat-sangat. Kita hari ni ujian dengan duit 2-300 pun semambu dah. Kelabu mata dah kita pun. Baru 2-300, dak 2-3 juta lagi. Dah. Dulu teruk lagi dengan kain plekat, kain batik selar pun habis jadi dulu maknanya. Dulu maknanya. Maka macam-macam. Ujian di zaman mutaakhir ni baru nipis je ujian pun dah kalah dah manusia ni. Rapuhnya nilai iman dan akidah manusia di akhir zaman. Generasi awal umat Islam itu bagaimana bentuk ujian mereka? Dahsyat. Kalau kena kita balik awal dah rasa. Sebab itulah mereka ni, apabila mereka diberikan suatu tanggungjawab, misi dalam peperangan, mereka capai kekuatan dan kemenangan di sisi Allah Ta'ala. Bukan di sisi Allah Ta'ala saja, bahkan dilihat dunia pun mereka dilihat menang. Contohnya apa? Ketika perang Badar 313 lawan 1000, logiknya kalahlah 313. Tapi yang berlaku apa? Menang 313.
Begitu juga berlaku satu misi itu di zaman Rasulullah. Cuba tengok di zaman Khalifah Umar pula, ketika perluasan wilayah Islam makin berkembang, antaranya Khalifah Umar telah melancarkan pembukaan wilayah serentak. Satu di wilayah Parsi, satu di wilayah Rom. Waktu itu di wilayah Parsi ini di Qadisiyah, dekat dengan Iran pada hari ini. Satu wilayah di sebelah Rom sana yang dikuasai oleh Rom, antara Jordan di Yarmouk pada waktu itu. Sayyidina Umar mengatur serampang dua mata untuk pembukaan wilayah serentak. Di Qadisiyah dipimpin oleh Khalid bin Walid, di sebelah Yarmouk dipimpin oleh Amr ibn As. Pada waktu itu dalam kekuatan tentera Islam yang terbatas, antaranya ketika misi Amr bin As nak pergi buka Islam di Yarmouk, dia kena melepasi Mesir dulu. Dia kena buka Mesir dulu baru lagi ke Yarmouk. Di Mesir dia dah terhalang dah. Dengan apa? Dengan bilangan ketenteraan Mesir berganda ramai berbanding tentera Islam. Tentera Islam pada waktu itu 4,000 orang je. Tentera Mesir puluhan ribu. Bayangkan. Tapi pada waktu itu nak gambarkan apa? Nilai iman mereka, nilai takwa mereka, generasi awal umat Islam. Begitu nekat mereka mencari redha Allah Ta'ala, sehingga dia menghantar surat kepada Sayyidina Umar, macam mana kita 4,000, mereka puluhan ribu, kami nak bantuan lagi, sokongan paling tidak 8,000 hantar pada kami. Hantar 8,000 pun tak cukup lagi nak menandingi kepada puluhan ribu. Tapi Amr bin As masih nekat. Sayyidina Umar kata bilangan tentera yang sedia ada di Madinah pun dah tak mencukupi, sebab dah separuh pergi ke Qadisiyah dah. Tapi bagaimana nekat Sayyidina Umar nak buka wilayah Islam. Maka disitulah antaranya Zubair bin Awam berperanan menjadi panglima yang hebat, sehingga pencetus kepada tombangnya kekuatan tentera Mesir, akhirnya dipecah masuk tembok dan berjaya membuka wilayah sampai ke Yarmouk, dan Yarmouk pula dapat dikuasai oleh Islam pada waktu itu. Itu secara ringkasnya. Tapi detail ceritanya ada lah. Cuma sebab loceng bunyi dah ni, kita pun terikat dengan PKPP. Kita budak sedar jang aku apa dah saat ni. Tapi nak beritahunya bagaimana gambaran penghayatan iman, penghayatan takwa yang ada pada generasi awal umat Islam. Walaupun rintangan, halangan yang besar pun, mereka tak rasa itu satu perkara yang boleh menjadikan mereka putus asa. Kita hari ni tu kata jauh sangat nipis iman kita, dengan ratusan ringgit pun kita dah kadang-kadang jauh dah menyimpang daripada pegangan akidah kita ataupun iman kita yang sebenarnya pun jauh dah lari daripada tuntutannya. Maka sebab itulah Allah Ta'ala kata apa? Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal dengan amal yang soleh ini, memang layak mereka masuk syurga Allah. Dalam syurga ni dapat nikmat-nikmat yang begitu indah. Kalau kata ada buah-buahan makanan pun, ada yang dilihat mirip kepada kehidupan dunia, makanan dan buah-buahan itu, tetapi hakikatnya berlainan rasanya. Rupa mungkin sama, tapi berlainan rasanya. Contoh susu, berlainan rasa. Susu kelihatan sifatnya sama, putih, tapi rasa lazatnya lain. Begitulah juga perkara-perkara lain, termasuklah pasangan-pasangan yang Allah sebut pada ayat ini, pasangan yang senantiasa bersih suci. Maknanya tak ada lampu merah, hijau semua, maknanya begitu. Maknanya dalam keadaan apa dia? Manusia kecak nikmat, yang memenuhi fitrah kehidupan manusia. Dan mereka kekal padanya buat selama-lamanya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mahalnya ganjaran Allah kepada siapa? Orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa dan akidahnya solid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sekadar secara ringkasnya berdasarkan ayat ini, mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan menghayatinya dan menjadikan sebagai iktibar dan motivasi buat kita semua untuk terus istiqamah beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi kepada penyambung kepada legasi yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan Islam berdaulat di atas muka bumi Allah Taala ini. Maka dah sekadarnya daripada saya, wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.